Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam Jumaat untuk semua penonton setia Wanita hari ini. Kami kembali untuk siaran tengah hari anda. Apa khabar agaknya kan? Esok lusa kita dah bercuti. Jadi apa perancangan anda untuk hujung minggu ni? Betul tu Fatih, apa pun yang dirancang oleh anda semua penonton-penonton setia Wanita hari ini, kru-kru ataupun kita sendiri juga jangan lupa untuk tengok juga keadaan cuaca sebab sekarang ni cuaca tak menentu dan sebagainya. Dan Fatin, 4 Ogos ini juga, kalau cerita tentang Ogos ni dah macam bulan kemerdekaan kan. Mungkin ada yang tercari-cari bendera nak pasang dekat kereta ke, nak pacak dekat rumah ke. Betul-betul. Yang kereta rumah tu mungkin masa dulu lah kan. Tapi sekarang ni saya percaya ibu-ibu, bapa-bapa dah mula Google mana nak cari baju dan juga seluar bendera untuk anak-anak. Sebab itu sebenarnya berlaku dekat saya juga kan. Sebab ada sambutan kemerdekaan di sekolah. Apa pun kita kena kita beri sokongan lah untuk kita semarakkan lagi bulan kemerdekaan ini. Dan bercakap mengenai 4 Ogos juga, baru-baru ni kita buat teka-teki. Jawapannya adalah burung hantu kan. Sempena hari ini 4 Ogos merupakan Hari Kesedaran Burung Hantu Sedunia. Jadi kita kena jaga orang kata spesies inilah daripada terancam dan sebagainya. Betul, jangan pergi memburu burung hantu betul. kata orang. Bulung ke burung? Bulung pun boleh, burung lah. Dan kalau ada orang di luar sana, mereka penonton di luar sana yang menyambut hari jadi ke atau apa-apa saja, tarikh-tarikh istimewa hari ini, kami doakan yang terbaik untuk anda semua, insya-Allah. Okey, dan bercakap mengenai hari ini, hari Jumaat, pastinya kita akan kongsikan berkenaan dengan hikayat perkahwinan. Tapi kita tak nak beritahu dulu apa akan topik yang akan kita bawakan hari ini. Kita nak anda saksikan kompilasi TikTok berkenaan dengan topik kita hari ini. Jom kita saksikan. Dalam hidup ni, satu je yang kau kena ingat. Bila kau buat baik dengan sesiapa, jangan mengharapkan balasan yang sama. Sebab tak semua manusia sama hati macam kau. Buat baik, biarlah berpada-pada. Jangan sampai diri sendiri dipergunakan. Sebab terlalu baik sangat. Baik, itu dia rangkuman yang ada kena-mengena dengan topik kita pada hari ini, hikayat perkahwinan, dugaan-dugaan dan rumah tangga. Kita bawakan kepada anda, sukar katakan tidak. Nak katakan tidak, Fatin, kalau ibu bapa mertua, adik-beradik, ipar dua minta tolong kepada kita, ditelan mati emak, di luar mati bapa pula, sebersalah kita dibuatnya. Betul-betul, sebersalah. Kita tak tahu di mana sebenarnya sumber ataupun kita nak salurkan. Kalau bercakap mengenai suami, mungkin suami pun kadang-kadang sebersalah juga kan. Betul. Jadi hari ini kita nak berikan pencerahan, kita nak kongsikan juga berkenaan dengan sukar untuk kita katakan tidak. Kadang-kadang permintaan-permintaan yang diberikan oleh orang-orang di sekeliling kita di luar kemampuan, di luar orang kata kemampuan satu, dan juga kita pun rasa macam kalau kita nak buat kita tak mampu, tapi kalau kita katakan tidak nanti kita rasa sebersalah. Macam mana ni? Sebenarnya hari ini kita nak kongsikan juga, ini mungkin salah satu daripada senario yang berlaku dalam masyarakat kita untuk kita panjangkan kepada panel-panel kita di studio kejap lagi. Okey, baik. Kepada anda semua yang mungkin berada dalam situasi ini ataupun ada sebarang pengalaman yang ingin anda kongsikan ataupun persoalan yang anda ingin tujukan, astagfirullahalazim, tujukan kepada panel-panel kita, anda boleh terus ke Facebook kami di Wanita Hari Ini. Jangan lupa untuk follow kami di Instagram dan juga TikTok kami di WHI. Jadi kita nak berhenti berehat seketika, anda jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Dia memanglah chill. Tapi itu dululah, bukan sekarang. Dulu dia tu memang chill, banyak cakap. Okey, jadi apa yang lain sekarang? Dia punya cool tu masih ada lagi. Tapi aku rasa macam terlalu cool.
sampai dengan aku pun tak ada nak membantah apa. Well, mungkin dia dekat rumah family kau kot. Pasal lah aku tunggu. Aku tunggu dia bagi aku sebab kenapa. Yalah, at least aku ada alasan untuk pindah dari rumah tu kan. Takkanlah aku nak keluar je daripada rumah parents aku tu tanpa alasan. Awak? Ya. Macam mana Mama? Mama muntah. Doktor kata salah makan. Makan nasi biryani kau lah. Apa ni, Ma? Kan Is dengan Papa pun makan juga. Perempuan ni bukannya nak kenakan Is dengan Papa. Dia nak kenakan Mama seorang je. Mama, ni ubat Mama. Ini jeruk Mama. Is jumpa dekat bawah katil Mama. Mama tahu kan Mama tak boleh makan jeruk. Mama alah teruk dengan jeruk ni. Mama akan muntah. Lepas tu Mama letakkan semua salah pada isteri Is. Mama kata isteri Is yang sihir Mama. Ma, kalau Mama tak suka isteri Is ni tak apa. Besok Is akan bawa isteri Is ni pindah pergi rumah Is. Lagipula Is dah tahu lama dah, Ma. Mama buat isteri Is macam orang gaji dalam rumah ni ya. Sebab perempuan ni masuk rumah ni. Is boleh buat Mama macam ni ke? Bukan, sebenarnya Is tak nak Mama berdosa. Dan Is pun tak nak berdosa sebab tak boleh nak bezakan sayang Is pada isteri dan sayang Is pada Mama. Baik, itu antara seretan drama 30 pesanan suara yang mungkin ada kena jugalah dengan kejadian ataupun senario dalam masyarakat kita kan. Kadang-kadang kita duduk dalam kelompok masyarakat, kita duduk bersama dengan ibu, isteri. Bagaimana untuk kita menolak ataupun mengatakan tidak dengan cara yang penuh berhemah dan tidak menyinggung ke mana-mana pihak. Dan hari ini sesuai sangatlah kalau tadi kita tengok suaminya susah untuk mengatakan tidak antara ibu ataupun isteri. Hari ini kita nak bawakan dua orang lelaki. Dan juga lelaki-lelaki di luar sana. Okey, kita bawakan ke studio kita. Di sebelah Fatim kita ada Achong Sweet Child. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ceria studio kami hari ini. Itulah dia. Takut tengok drama tadi. Seram. Dan juga kita bersama dengan Encik Ahmad Fazli Abdul Aziz selaku Prodi Motivasi kita hari ini. Sihat Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kembali sebab hari ini rasa seimbang sikit hari ini. Kita dua lah. Bunga dah kumbang kan. Seimbang Kita lah. saja untuk seimbangkannya. Okey, kita nak buka perbincangan kita ataupun kita nak menyelesaikan solusi-solusi berkenaan dengan senario yang berlaku. Jangan bangkang lagi. Okey, Cik Fazilah, kita mulakan dengan Cik Fazli terlebih dahulu. Sukar untuk katakan tidak ini. Ini berlaku dalam institusi kekeluargaan bila mana isteri, ibu mertua, mungkin juga rakan-rakan, saudara mara yang masuk dalam keluarga kita nak tumpang tidur, nak pinjam barang, nak pinjam apa-apa sahaja yang mungkin tak mendapat kata persetujuan suami dan juga isteri. Ya, baik, terima kasih Fatin dan juga Syira. Sebenarnya saya bila melihat kepada perkataan kita nak sebut tidak ni kan. Tidak ni satu perkataan yang sebenarnya menggambarkan tentang pendirian kita. Okey. Menggambarkan tentang keinginan kita, pendirian kita, pandangan kita. Jadi kadang-kadang masalah kita ni khususnya orang Melayu lah. Saya perasan orang Melayu ni dia susah nak sebut tidak. Jaga hati. Mungkin sebab jaga hati sangatlah kan. Jadi tak boleh sebut tidak ni dia ada satu istilah disebut sebagai assertiveness. Okey. Kemarahan asertif. Kemarahan asertif ni melibatkan 3 perkara. Pertama, dia orang yang tidak asertif ni orang yang sukar meluah perasaan. Juga kita sebut sebagai orang yang tidak asertif. Perasan tak? Orang Melayu pun sukar luah perasaan khususnya lelaki. Betul? Kan? Saya setuju tak? Saya setuju. Tapi yang luar perasaan dekat media sosial itu lain Kenapa dia macam ni? Kalau kita tengok di media sosial, ada orang senang di media sosial tapi bila berdepan susah. Okey. Wow, dia tak semua yang suka meluah di media sosial, bila berdepan dia meluah tak juga. So sebab ada orang dia lemah secara berdepan, tetapi dia rasa secure, dia rasa selamat bila dia boleh luah dekat media sosial. Okey. So dia 3 kemarahan. Pertama luah perasaan, yang kedua adalah luah pendirian. Pendapat. Kadang-kadang kita dalam meeting kan, tanya apa pendapat kamu? Tak apa, tak ada apa-apa. Walaupun dalam kepala dia ada macam-macam pendapat. 1001. Sama mungkin kita dengan suami isteri kan. Kadang-kadang bila tanya, Yang, macam mana Yang? Tak apalah, ayang ikut abang. Kadang-kadang ayang ikut abang tu
kemungkinan dia ada sebenarnya pendapat dia tapi dia tak nak bagi. Sedangkan suami dia bila tanya nak tahu. Okey. Ataupun yang lagi banyaknya lagi susah sikit macam ni. Lelaki tanya isteri lah. Yang nak makan kat mana? Ikut abang lah. Ini isu. Selalu jadi tu. 3 jam tak settle lagi kan. Tak tahu makan kat Kita mana. makan jangan lagi luahkan goreng. perasaan. Lagi goreng ni. Tak nak. Kami isteri-isteri saja. Kita balik kan. Okey, kita ada 3 Dan yang ketiga adalah dia sukar mempertahankan hak dia. Okey. So ini juga kan. Macam contohlah orang nak pinjam kereta. Okey. Dia risau orang tu yang pinjam tu mungkin saudara mara ipar dua kan. Dan kita tahu dah ipar dua tu dah tiga kereta dah aksiden contoh sebelum ni kan. Langgar dan sebagainya. Dia nak menolak tu dia tak boleh sebab apa dia rasa dia bimbang. Macam tadilah nak jaga hati. So inilah kemahiran yang saya tengok sebenarnya perlu dibangunkan dalam masyarakat kita. Okey. Dan Kejap lagi kita akan kongsikan bagaimana untuk kita nak bangun dan juga berani untuk katakan tidak. Betul. Tapi sebelum tu kita nak tanya juga kepada Acong. Acong sendiri saya pasti mesti pernah katakan tidak dalam rumah tangga. Pasti tahu. Takkanlah semuanya yes sir, yes ma'am. Mungkin boleh kongsikan sikit situasi-situasinya. Mereka muka Acong. Macam takut soalan. Macam Iran. Macam kena soal siasat. Tanpa bini aku fly dia tak nampak. Okey, teruskan. Mungkin boleh kongsikan sedikit situasi-situasinya yang Acong boleh katakan tidak tanpa rasa sebersalah ataupun ada rasa sebersalah tu tapi cari titik tengah dengan isteri. Betul. Mak kata saya susah. Sebab lelaki ni dia memang susah nak cakap Tidak. Dia akan walaupun dia cakap tidak tapi hati dia kata Tak sempat. Kesian pula isteri dia. kesian pula. Memang tak tahu lah. Tapi saya macam tu tau. Saya macam tu. Kalau orang rumah kan bila ditanya gini, kita macam macam minggu lepas baru pergi tapi nak pergi lagi kan. Apa nak pergi lagi ni? Nak pergi lagi. Tapi satu betul nak jaga hati satu. Bab kata arwah Pilambi siapa tak sayang bini oi. Itu pun satu. So benda tu memang kita tak boleh. Saya akan kalah. Saya akan awal-awal saya akan mengaku kalah. Okey, maksudnya kalau mengaku kalah tu maksudnya sayang lebih lah. Ya, betul. Tapi okey itu berkenaan dengan isteri kan Acong. Tapi kalau saudara mara. Betul. Okey, orang sekeliling mentua ke misalnya kan. Ini melibatkan kita kat rumah ni. Macam mana agaknya kalau Acong dengan Wati kalau mungkin saya nak tengok saya macam mencari kata sepakat ataupun Acong yang berperanan yang macam okey tak apalah macam coolkan isteri apa agaknya tindakan Acong? Betul. Saya akan coolkan orang rumah dan saya akan sembanglah dengan dia. Menyembang dengan dia. So orang kata awal-awal kita ambil hati dulu. Ambil hati dulu. Sebelum dia cakap no and then dia bagi reaction ke apa kan. So kita kesian tengoklah itu hari tengok tak. Ingat tak masa dia gini. Masa dulu kesian dia macam ni. So dia sekarang dia minta tolong kita. Okey. So kita provoke cara bagi dia pula rasa yelah bagi gitu pula. Tapi walaupun dia yelah kita tak tahu hati dia macam mana. Betul. Tapi orang kata masing-masing pandai kena main peranan. Okey, kejap lagi kita akan berbalik pada Acong. Soalan lain nak takutlah soalan lain. Tapi saya salah mesti Acong macam siapa Wati? Siapa Wati? Itulah Maria. Takut risau Wati isteri. kena join. Banyak gelak lah hari ni. Okey. Kita nak berbalik kepada Cik Fazli. Tak Hafaz lah ya. Okey, tak Hafaz. Kita nak redakan sikit dengan Cik Fazli. Kalau boleh saya tanyakan soalan. Nak katakan tidak ni pula agak susah. Tapi pasti ada cara yang lebih berhemah untuk kita santuni terutamanya ibu bapa mertua, adik-beradik kita untuk mereka tak terasa hati dengan kita. Baik, saya ingat sebelum saya jawab tu saya nak tambah sikitlah yang Acong sebut tadi kan. Okey, Sebab silakan. pada saya macam ni, itu lelaki yang baik. Tanda lelaki yang baik adalah lelaki yang sentiasa fikir tentang apa perasaan isteri dia, apa emosi isteri dia. Alhamdulillah. Sebab tu kadang-kadang kita tanya bila kali contoh kan, kalau kita tanya makan pun kenapa kita tanya isteri nak makan kat mana? Sebab kita nak mengutamakan dia. Betul. Kita tak kisah makan apa, yang penting dia nak makan apa. Tapi dia pula nak utamakan kita. Makan kat Lepas tu mana? sampai kesudahan tak ada keputusan. Kenapa makan kat mana? Okey. Tak habis macam Tapi tu. nak ceritanya itulah lelaki yang baik sebenarnya. Kalau lelaki yang tak baik mungkin dia tak fikir pun apa keputusan isteri. Sebab tu kadang-kadang bila lelaki yang baik dia akan tanya pendapat isteri. Okey tak. Contoh orang nak suruh contohlah kalau kita ambil kes yang besar sikit kan contoh. Orang minta kita jadi penjamin. Kan? Ya betul. Dan menjadi penjamin. Jadi suami yang baik dia akan bincang dengan isteri. Sebab apa? Dia tahu keputusan dia tu akan beri kesan pada isteri. Kalau tak ada masalah mungkin okey, tapi bila ada masalah kan tiba-tiba suami senyap seorang-seorang duit dah habis kan. Isteri tanya gaji mana gaji kan. Gaji banyak tiba-tiba duit tak ada kan.
Sebab hasil daripada dia jamin itu tadi. Sebab itu suami yang baik dia akan bincang dengan isteri. Dan kalau dia rasa perlu menolong dalam keadaan kemampuan, dia disyarat dalam kemampuan kita. Tidak memudaratkan kita. Maka dia akan bincang dengan isteri dan justify. Betul. Cuma caranya macam mana? Caranya macam mana? Caranya kalau sebagai lelaki, kalau contoh kalau kita setuju kan, biasanya saya akan ajar 3 teknik ni. Sebab dia ada tiga cara orang. Contohlah orang minta sesuatu, dia ada tiga respon. Pertama, ada orang dia tolak terus. Tak boleh. Mentah-mentah. Tolak terus mentah-mentah. So bila tolak terus mentah-mentah, orang akan nampak kita sombong. Orang nampak kita belagak. Orang nampak kita macam ni tak boleh minta tolong, ni tak ni. Mana kalau tolak segera. Yang kedua, ada orang setuju segera. Boleh? Tak apa, tak ada masalah. Saya nombor 2 lah. Balik rumah pening kepala. Yang setuju segera, kadang-kadang kita bukan apa, sebab kita memikirkan kita kesian, tapi kita terlupa fikir kesan dan akibat. Ya, betul. Sebab dan kita mungkin kerana rayuan dia menyebabkan kita terus buat keputusan kan. Sedangkan bila dah balik rumah bertemanung, kenapalah macam mana nak buat ni macam selesai. Dia jadi bebanan yang lebih kemudian. Tapi sebab tu saya cadangkan setiap kali orang minta tolong apa dalam keadaan tertentu, kita ambil yang kedua. Yang ketiga. Tolak ataupun terima dalam keadaan bertangguh. Tolak dan juga atau terima dalam keadaan bertangguh. Bagi masa sikitlah. Bagi masa. Untuk berfikir. Maknanya bagi masa tu kita bincang dengan orang rumah lah. Ya, bincanglah. Maksud saya faham masalah kamu, tapi nanti saya akan cuba bincang dengan isteri saya dulu. So, at least bebanan tu dia bukan keputusan kita seorang. Dan bila kita buat keputusan kita bersama dengan suami isteri. Jadi tak ada orang boleh menyalahkan. Betul. Faham. Tapi ada juga yang nombor 3 tu bagus, tapi ada juga yang ini dah mengharap. Senyap. Sebab tu saya kata hilang. Uyuk tiba-tiba. Tak dapat kontak. Sebab tu saya kata macam ni, kita bertangguh tapi kita kena firm. Bila dah buat keputusan, kena maklumkan. Tetapi bila kita maklumkan jawapan, contoh kita menolak, saya selalu cadangkan macam ni. Sebab kita nak jaga hati, pada masa yang sama kita juga ada keadaan yang perlu kita pertimbangkan dekat diri kita. Jadi bila kita menolak, kita juga kena fikir bantu dari segi alternatif. Saya tak dapat tolong gini sebab kemampuan saya sekian-sekian. Tak boleh tak saya cadangkan satu perkara. Bagi cadangan. Adalah empatinya kat situ. Sebab pada saya kadang-kadang macam ni, orang datang minta tolong, kadang-kadang kenapa dia rasa kita boleh tolong? Sebab dia rasa kita adalah orang yang mendengar, orang yang memahami, orang yang baik, yang dia boleh harapkan. So paling tidak di situ kita menolong dari sudut bagi solusi, cadangan. Yang kedua kita mendengar, paling tidak kita mendengar. Ataupun menenangkan seketika. Sebolehnya kan. Kita nak ada komen-komen, kita nak raikan. Ini juga berkenaan dengan apa yang dikongsikan Encik Fazli. Ini daripada Nadirah Muhammad Yusof. Untuk mengatakan tidak memang agak sukar, terutama kepada mereka yang ada potensi hubungan menjadi renggang jika kita tidak menjawab ya. Apapun, saya fikir jika permintaan mereka menimbulkan muskil, contohnya untuk apa meminjam wang, dan jawapannya tidak meyakinkan, maka mahu tidak mahu kena katakan tidak juga. Ini dia firm ni. Untuk menjadi penjamin pun, jika akibatnya membebankan kita, minta maaf banyak-banyak, tidak dapat tolong. Dia terus. Ini nombor 1 saya terus rasa. bagi tahu tidak. Tapi kita nak berbalik kepada Acong semula. Takkanlah Acong tak ada dalam situasi satu pun yang Acong macam tak boleh. Firm. Terus tak boleh. Ini nombor 1 tu. Tak. Kadang-kadang habis kat sini je. Kadang-kadang bila kita kata tak, bila saya dah bagi jawapan macam yang tak payahlah. Tak boleh. Dia akan datang juga. Kenapa? You rasa okey tak? You rasa okey tak kalau saya cakap macam tu? Saya akan tanya balik sebab tak tahulah saya mungkin dah tua kot. Dia bila dah berumur kan. Lagi muda ni nampak. Bila dah berumur ni dia macam tak simpati. Kalau tak boleh berbalah. tak nak berbalah dengan orang rumah. Mengelak konflik. Nak mengelakkan konflik. Sebab bila ada konflik dengan orang rumah je, bila kita balik kerja ke apa kan. Bila salah seorang tu masang muka, tak best lah. Tak best. Betul. Kita nak buat cara nak pujuk, nak pujuk ni. Padahal masalah lain boleh timbul. Benda yang padahal kita pun tanya pendapat dia. So bila kita cakap no, dia answer. Tapi yang rasa okey tak? Kita akan tanya balik. Maksudnya yang no tu jadi yes lah. Itu yang bertukar keputusan tadi tu. Dia akan tukar keputusan. Sebenarnya dia pujuk dengan soalan tu. Yes. Betul dari gitu. Tapi tak apa. Kita berbalik kepada Cik Fazli cakap tadi, awak adalah suami yang baik. Ya, betul. Okey, ini tak nak ada perbalahan tu. Faham. Okey, baik. Ini situasi Acong dan juga apa yang dititipkan oleh Cik Fazli. Tapi kita nak dengar juga apa kata rakan-rakan kita di luar sana mengenai topik kita pada hari ini. Yes or no? Jom. Orang yang saya nak cakap no ni dia banyak memendam perasaan and then dia susah
susah untuk meluahkan perasaan. Lepas tu dia mau kepada jaga perasaan orang lain, itu bagi saya lah. So saying yes ni dia sebenarnya ada baik dan buruknya, tapi ayat nak melihat lebih kepada kebaikan. I see there's a lot more benefits, lebih banyak kebaikan orang yang suka cakap yes kepada pengalaman baru, kepada cabaran baru, kepada circle baru, kepada peluang baru. Okey, bagi saya ada dua lah, baik dan buruk dia. Untuk kalau dari segi kerja, it's a good thing lah sebab kita boleh belajar benda baru. Tapi dalam kebukaan dia, saya rasa at one point dia akan rasa penat lah. Dia akan rasa macam bila nak tolong tu rasa macam yes, tapi dia tak boleh nak cakap no sampai rasa macam dah tak boleh dah, tapi rasa bersalah nak tolak. Tapi benda tu jadi tak ikhlas bila kita buat kerja. Tapi bila kita pilih mana yang sesuai, insya-Allah kita buat kerja tu lebih ikhlas dan lebih bermutu. Untuk yang someone yang rasa tak boleh kata no ni ataupun dia menolak, saya rasa dia boleh menjadikan seseorang tu jadi stres lah. Sebabnya mungkin dia akan menjadikan seseorang tu pendam apa yang arahan yang diberikan. So jadi dia tak boleh kata no kepada seseorang yang diberi arahan. Pada saya, intrinsic motivation untuk kita menjadi seseorang yang berlaku adil kepada diri sendiri dan kepada orang yang kita sedang berdepan. Sekurang-kurangnya bila diri sendiri diutamakan, itu adalah lebih baik untuk kelangsungan pada masa akan datang. Itu antara luahan lah ataupun pendapat orang ramai berkenaan dengan topik sukar untuk katakan tidak. Okey, kita nak berbalik kepada diskusi kita. Hangat sebenarnya tadi tu, tapi hari ini kita nak sekarang ni kita nak kongsikan berkenaan dalam pasangan suami isteri. Okey, ini situasi lah kadang-kadang pasal orang luar rakan-rakan ni mungkin kita bukanlah tak ambil kisah, tapi kita rasa macam boleh untuk kita cakapkan tidak. Kita tak ada rasa macam kesan untuk kita. Tetapi bila melibatkan isteri, melibatkan saudara mara yang datang kat rumah, ibu mertua khususnya, paling membebankan pastinya dekat suami. Tapi bila kita cakap no, kita ada kekuatan untuk cakap no. Tapi lepas dah balik ataupun hari-hari mendatang tu kita yang macam berfikir, yang macam kita rasa macam hati kita tak tenang, kita stres. Adakah ini sindrom yang biasa? Okey, saya ingat antara situasi yang selalu ditanya pada saya lah. Mak minta macam ni, isteri minta macam ni. Sebagai suami nak utamakan yang mana? Acong jawablah, Acong. Tapi kalau untuk saya, saya akan mak dulu. Mak dulu. Okey, baik. Mak dulu and then baru wife. Okey. So tapi sebelum ke mak dulu tu, saya akan explain dulu kat wife saya. Okey. Explain gini. So untuk dia pun yalah, betul lah. Maksudnya dapat kata sepakatlah kata di sepakat. situ. Okey, Cik Fazli. Sebab tu saya kata suami yang baik. Pada saya macam ni, dia bergantung pada isu. Ada perkara mungkin kita perlu menangkan mak, ada perkara perlu kita menangkan isteri. Tetapi pada saya jangan memihak. Kita menang tidak bermakna kita berpihak. Sebab ada isu-isu tertentu yang memang kita kena utamakan mak pada waktu ini, saat ini, ketika ini. Kena tengok keadaan dan situasi itu secara khusus. Itu satu. Yang kedua, sebagai seorang suami khususnya, bila kita contohlah ada perkara kita menangkan mak, jangan abaikan isteri. Pujuklah, bagi penerangan. Kan, pujuklah, bagilah cincin ke. Memang susah. Kena pujuklah isteri. Sama juga ada waktu tertentu kita mungkin terpaksa, mak saya minta maaf, saya tak boleh penuhi minta mak. Sebab pada waktu ini saya rasa saya perlukan isteri ni untuk, maknanya dari segi tanggungjawab isteri kan. Jadi kita menangkan isteri, tetapi pada masa yang sama pujuklah mak, buatlah sesuatu, ajaklah mak pergi bercuti dan sebagainya. So pada saya itu adalah kemahiran politik dalam rumah tangga. Ini penting. Dia kena, sebab pada saya setiap hati kena jaga. Bukan bermakna bila kita utamakan isteri kena abaikan mak. Bukan bermakna bila kita tolak permintaan mak bermakna kita hanya bersetuju dengan tindakan isteri, tak. Sebab tu pada saya dalam rumah tangga ni, kebijaksanaan seorang suami ni memang sangat penting. Maksudnya dekat sini, situasi ni dia takkan mendatangkan mana-mana pihak yang kecil hati. Yes, betul. Kita win-win situation maksudnya. So sebenarnya kalau kita ada kemahiran ini, bila kita contoh kalau kawan minta tolong dan sebagainya pun kita tahu cara nak menolak dengan baik, kan? Dan kita, maknanya kita pun bukan buat perbincangan seorang tentang diri kita. Ya, kalau terdesak sangat pun mungkin kita akan bantu, tapi bantu berdasarkan kemampuan saja. Okey, baik. Sebab saya rasa ada 3 perkara yang perlu kita ingat bila kita nak bantu seorang. Dia ada batas dia. Kejap lagi kita akan kongsikan. Okey, jangan mana-mana. Tapi sebab tu Cik Fazli, kalau boleh saya bertanya, bagi pihak isteri-isteri lah, mungkin untuk seorang isteri suka untuk katakan tidak kepada suami.
Terutamanya dalam situasi isteri itu adalah suri rumah sepenuh masa yang bergantung 100% kepada suami. Suami beri duit untuk nafkah, tempat tinggal pun suami yang sediakan. Apa-apa kita nak kena minta tolong, minta izin suami dan sebagainya. Nak katakan tidak kepada suami, itu mungkin agak sukar dalam situasi ini dan mereka pula yang memendam rasa. Untuk situasi macam ni, macam mana untuk seorang isteri yang suri rumah ini handle secara baik untuk tak, kata orang, tak terasa hati ataupun untuk redha dengan situasi ini? Jadi sebenarnya ada perkara-perkara yang kalau kita lihat dari sudut agama, perkara yang isteri tak boleh menolak. Contoh hubungan intim. Bila suami perlu, maknanya itu adalah keadaan terdesak buat dia dan dia perlukan benda itu, maka kalau boleh selesaikanlah dengan secara semampu kita lah. Itu satu. Tapi kalau pada perkara-perkara yang boleh ditolak dan diperbincangkan, maka di sini penting untuk kita ada cara dan teknik perbincangan sesuai dengan suami. Okey. Contoh macam saya sebut tadi kan. Yang kita buat gini, tak boleh bang. Saya tak setuju. Okey. Ini cara betul ke? Ini mungkin sebahagian suami boleh terima cara isteri macam tu. Tapi saya rasa macam kasar pula. Sebahagian suami tak boleh. Okey. Sebab tu saya kata cara ni sebenarnya dia bergantung pada siapa pasangan kita. Saya tak kata ada satu cara sesuai untuk semua, tak. Kalau ada suami yang boleh, mungkin ada suami yang suka. Dia kata isteri tegas. Isteri ni jenis yang berterus terang. Dia kata, okey, saya okey. Saya lebih suka macam tu. Saya tak suka macam, abang kalau boleh, dia tak nak. Maknanya kan. Jauh pergi dia kan. Pusing akhirnya baru nak pergi ke situ. Itu pun tak faham juga kan. Tapi ada suami yang dia suka isteri dia, bang, saya rasa macam tak okey lah bang. Abang rasa macam mana? Okey. Kan? Abang pernah fikir tak kalau macam ni, apa jadi macam ni? Sebenarnya kita nak cakap, bang tak payah macam tu, tak boleh macam tu. Tapi caranya dengan soalan. Okey. Itulah reverse psychology-nya. Itu reverse psychology yang menyebabkan suami itu berfikir. Sebab antara, especially saya sebut sebagai suami-suami tradisional ni, yang egonya tinggi. Dia tak boleh kita kata abang salah. Dia tak suka. Abang tak patut buat macam ni. Dia tak boleh. Sebab dia rasa ego dia tercalar. Dia rasa macam, kau ingat aku tak reti ke? Kau ingat aku tak fikir ke benda ni? Sebagai seorang suami. Jadi isteri tu nak tegur ke, nak apa ke, nak bagi cadangan, nak menolak pun, dia ada seni lah. Seni dia macam mana? Dengan tanya soalan, dengan pujuk, ataupun kalau kita nak tegur, dia ada teknik sandwich. Kan? Dia jawab soalan roti dengan soalan. Itu satu. Sandwich ni roti, daging, roti. Okey, yang daging tu bila masa? Okey. Roti ni puji dulu. Beli jiwa dulu. Connect before correct. Okey. Kemudian bila dah rasa emosi tu positif, barulah tegur. Kan? Sebab tu saya kata orang perempuan ni sebenarnya antara kehebatan orang perempuan ni menawar lelaki adalah kelembutan. Kelembutan. Orang lelaki akan cari dengan kelembutan, kemanjaan seorang isteri. Bila dah barulah tegur. Kan? Ada tekniknya. Selain daripada tu, masa pun memain peranan juga. Sebab tu teknik tu dia akan melihat dari segi masa, persediaan, emosi, keadaan. Memang kena tengok banyak aspek. Okey, Acong macam tu ke agaknya? Dipraktikkan seni sandwich tu. Betul. Saya memang. Siapa yang mensandwichkan siapa? Acong yang memuji ke isteri? Sandwich saya. Okey. Saya akan muji isteri lah macam cakap. Itu betul lah tu. Ada tak dia kata, ni adalah ni nak apa-apa ni? Tak ada. Nasib baik orang tak boleh tu. Nasib baik tak ada tu. Saya mau macam tu lah. Maknanya soalan, jawapannya soalan juga. Ya. Jadi untuk saya tu bila soalan, jawapannya soalan, lepas tu baru bagi jawapan, saya akan lega. Okey, faham. Tanda dia faham kan? Tanda dia faham. Tapi boleh tak Acong mewakili lelaki-lelaki luar, suami-suami yang mungkin kadang-kadang isteri ni dia serba salah. Yang ni mungkin suami kan kita tahu dia tak sempati nak cakap tidak untuk mak dia. Tapi perasaan isteri ni juga kita perlu jaga. Tapi ada suami yang macam dia akan ego dia akan orang kata akan mula naik ataupun ni bila melibatkan ibu dia. Jadi bagaimana nasihat Acong sendiri untuk para suami untuk beri ruang kepada isteri itu juga? Yes, sebenarnya saya nak bagi nasihat pun sebenarnya dia bagi kepada individu itu sendiri. Tengok dia punya cara dia macam mana. Pendekatan dia macam mana. Kalau macam cara dia macam dia memang terlalu ego, so that one saya rasa tak boleh buat apa tu kot tu. Macam lelaki dia kata tak boleh. Maksudnya dia hold macam tu, tak boleh. So maknanya tu isteri tak boleh buat apa lah. Memang dia firm macam tu lah. So kalau bagi pendapat saya kepada sang suami ni, cubalah bila ada berlakunya macam tu, jangan menghangatkan lagi keadaan. Tu. Jangan menghangatkan lagi keadaan. Dia level tak apa, jangan menghangatkan. Jangan provoke. Jangan provoke. Dia bila hangat,
bila hangat, makin hangat dia akan hangus tau, bahaya. Api jangan dibalas dengan api. Betul. Hangus tu yang... Maksudnya ada orang kata peranan masing-masing lah. Okey, sedikit daripada Cik Fazli untuk kita rangkumkan diskusi kita. Dalam kehidupan kita ni, kita perlu katakan tidak pada perkara yang, 3 perkara lah. Perkara yang kalau kita buat memudaratkan kita, katakan tidak. Perkara yang kalau kita buat di luar kemampuan kita, sebab kita akan terbeban. Dan yang ketiga, katakan tidak kepada, dia macam ni. Yang ketiga ni, jangan anggap masalah orang lain itu masalah kita. Baik. Sebab ada orang bila dia cuba nak bantu sampai dia terganggu hidup dia. Tak boleh. Sebab kita juga ada masalah kita sendiri dan juga kita kena selesaikan masalah kita juga. Kita berempati tak salah, kita cuba membantu tak salah, tapi kita kena sedar diri. Saya minat suka tu. Wallahualam. Okey, baik. Encik Ahmad Fazli dan juga Achong, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian bersama dengan kami di pagi hari ini. Sebab ada lelaki kan? Kami harapkan penonton-penonton dapat manfaat dari apa yang kita bincangkan pada hari ini. Yang pentingnya komunikasi, bincang, cari titik tengah. Okey, baik. Kalau sukar untuk katakan tidak, ambil masa dahulu untuk kita fikir baik-baik. Baik, terima kasih lagi kepada terima kasih banyak. Kita nak berehat seketika, selepas ini banyak lagi yang nak kita kongsikan dengan anda. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Anda masih lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Okey, baik. Dalam segmen tajaan hari ini, kita bersama dengan Pegawai Pemasaran Jamu Jelita. Tak lain dan tidak bukan, kita bersama dengan Nur Atira Samsudin. Atira. Hai Fatin, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Menarik topik hari ini. Betul. Saya setuju juga. Kita nak katakan tidak, tapi hari ini kita tak boleh nak katakan tidak untuk produk Jamu Jelita. Apa yang nak dikongsikan? Okey, terima kasih banyak Fatin. Assalamualaikum buat semua penonton Wanita Hari Ini. Anda percaya, pastinya di kalangan anda yang tengah tengok Wanita Hari Ini dah biasa dah dengan Jamu Jelita, sebab kita selalu datang Wanita Hari Ini dan pasti ada di kalangan anda merupakan pengguna setiap produk Puak Pinky Plus. Dan ramai yang tanya apakah kehebatan Puak Pinky Plus ni. Tak nak cakap banyak lagi, kita tunjuk demo sikit kepada anda. Apakah kehebatan produk Puak Pinky Plus? Anda boleh lihat air larutan bateri yang gelap menjadi cerah. Kenapa? Okey, sedikit pengursian dari Atira. Dalam produk Puak Pinky Plus ada kandungan vitamin C, ada kandungan antioksidan. Penting ke antioksidan ni? Sangat penting sebab antioksidan menetralkan kadar bebas yang hari-hari sebenarnya menyebabkan kita ni kadang-kadang bila terdedah menyebabkan masalah kulit dan masalah kesihatan. Tapi apa yang nak share kepada anda, dengan minum Puak Pinky Plus, ini adalah minuman yang serba lengkap. Ada vitamin C, ada buah antioksidan yang bukan sahaja mampu mencantikkan kulit anda, tapi mampu mencerahkan kulit anda. Dan apa yang saya nak share ini adalah pengguna kita. Okey, kamera boleh fokus. Ini adalah pengguna kita yang dah amalkan produk Puak Pinky Plus. Kalau anda boleh lihat sebelum ni, beliau ada masalah kulit kusam dan bawah mata ada sedikit eye bag. Macam tu, orang kata apa, masalah yang selalulah dialami macam anda sendiri sebagai ibu, memang kadang tak cukup tidur, cepat sangat ada masalah eye bag. Tapi dengan minum produk Puak Pinky Plus, alhamdulillah anda boleh lihat perbezaan dia yang sangat ketara. Dan ini adalah berkat penggunaan produk Puak Pinky Plus yang ada rasa ramai yang dah tahu kehebatan produk Puak Pinky Plus ni. Sebab dalam produk Puak Pinky Plus, kita memang memformulasikan dengan menggunakan bahan-bahan premium yang antaranya adalah anda boleh tahu daripada strawberry, blueberry dan sebagainya. Dan ramai juga yang kongsikan dengan Atira, banyak testimoni yang kongsikan yang mana yang ada jeragat atas faktor usia. Alhamdulillah minum Puak Pinky Plus, faktor jeragat dah semakin berkurang dan sebagainya. Malah kalau anda nak tahu, ada juga yang berusia ni yang mana kadang-kadang bila kita dah meningkat usia, kita ada jeragat, ada juga masalah tu kadang cepat-cepat letih Fatin. Kadang tu ada masalah sengal-sengal dan sebagainya. Dan ingin saya kongsikan kepada anda, Puak Pinky Plus kita tahu merupakan minuman berkolagen. Dan bila cakap tentang kolagen, sebenarnya bukan sahaja untuk mencantikkan kulit, tapi kolagen juga salah satu bahan yang sangat penting dalam pembentukan tulang rawan kita. Jadi produk Puak Pinky Plus ni sebenarnya mempunyai banyak kebaikan. Bayangkan dengan harga RM30.90, Puak Pinky Plus bukan sahaja baik untuk kulit, rambut dan kuku, malah untuk tubuh badan secara menyeluruh. Dan kehebatan Puak Pinky Plus ni tak lain tak bukan, boleh lihat di kaca TV, antara bahan-bahan premium yang kita pilih merupakan buah-buahan antioksidan. Kita menggunakan buah-buahan berry, ada tomato, ada orang kata apa, strawberry dan sebagainya. Dan ini adalah buah-buahan yang memberikan vitamin dan nutrisi kepada kulit anda dari dalam, supaya kita ni menjaga kulit dari dalam. Dan ramai yang kongsikan, apa yang saya share, apa yang saya rasa excited. Saya tersasul nak cakap sebab ada yang kongsikan minum Puak Pinky Plus, dia kata Atira bukan kulit je cantik, masalah rambut gugur pun dah hilang, kuku-kuku yang cepat rapuh, yang kering pun dah tak ada. Dan ini adalah salah satu berita yang sangat menggembirakan. Siapa yang belum cuba produk Puak Pinky Plus, anda kena dapatkan sekarang. Bayangkan dengan harga RM30.90, produk premium, harga yang berpatutan
berkesan, sangat berkualiti dan sangat berkesan untuk merawat masalah kulit dan memberikan kecantikan kulit dan tubuh badan secara menyeluruh, Fatin. Okey, menarik sekali. Selesai Pearl White Pinky Plus, kita ada juga set putih mulus ni, Atira. Okey, untuk Pearl White set putih mulus, ini adalah produk yang sekotak berharga RM55.90, tapi ada 3 produk. Ada Pearl White Soap, Pearl White Day Cream dan juga Pearl White Night Cream. Pearl White Soap ni merupakan produk yang membantu membersih secara mendalam dan membantu mencerah dan meremajakan kulit. Manakala untuk Pearl White Day Cream, produk ini bantu lindung kulit dari sinaran UV, menutup celah dan juga atasi masalah kulit kusam serta menggebukan kulit. Kalau yang mana pernah pakai produk set putih mulus ni mesti tahu bahawa setiap produk ni sebenarnya ada yang beli sekadar set satu je. Sebab satu ni pun dah cukup untuk bantu. Kadang-kadang ada yang pilih untuk menjadikan sebagai produk perawatan wajah. Dan manakala untuk Pearl White Night Cream, bantu untuk merawat masalah wajah dan juga bantu untuk menggebukan kulit wajah. Yang paling penting, penggunaan produk Pearl White Day Cream ni ataupun Pearl White Night Cream ni, orang kata set putih mulus ni tak lengkap tanpa pakai toner. Bila kita pakai skincare, kita mesti ada toner. Dan untuk Pearl White Toner dari Jamu Jelita, kita menggunakan salah satu bahan yang terasa sangat premium. Sebab dalam Pearl White Toner, kita menggunakan ekstrak daripada glutathione. Dan glutathione adalah salah satu bahan yang telah terbukti. Kajian pun kata, glutathione merupakan ejen pemutih yang membantu memutihkan kulit dengan cara selamat. Ada sedikit demo dari Atira. Sebenarnya produk Pearl White Toner ni, dia membersih secara mendalam. Dan apa yang saya cakap secara mendalam, sebab kadang-kadang bila kita pakai toner, dia setengah toner yang dia bagi kita refreshing, tapi kita rasa macam tak bersih. Jadi dengan Pearl White Toner, dia bantu kita membersih secara mendalam dan bagi kadang-kadang tu yang mana ada kulit-kulit kusam kan, dia memang menanggalkan kekusaman dan dia juga bagi kita rasa kulit kita fresh dan masih sama cerah. Jadi dalam Pearl White Toner ni, glutathione tadi saya cakap bantu mencerahkan kulit anda, meratakan toner kulit dan juga bantu anda untuk atasi masalah kekusaman. Dan tak lengkap juga, dah pakai skincare, toner, serum yang terakhir sekali, Pearl White Serum. Serum formulasi daripada aloe vera dan juga apple stem cell. Sebenarnya Pearl White Serum ni sesuai target adalah untuk orang yang nak atasi masalah kedutan, yang ada masalah juragat dan juga yang ada masalah orang kata apa, kulit yang sangat sensitif, terutama yang ada masalah sunburn. Sebab dalam ni ada aloe vera dan sangat sesuai sebenarnya untuk atasi masalah tersebut. Sebenarnya penggunaan Pearl White Serum ni, ramai yang kata suka pakai Pearl White Serum sebab dia tidak melekit dan dia sangat ringan. Setengah pakai serum dia menyebabkan kulit kita oily dan sebagainya, tapi Pearl White Serum kalau kita pakai dia sangat ringan dan dia cepat meresap. Dan sebenarnya Pearl White Serum ni ada juga yang cakap pakai sekadar untuk orang kata apa, dia pakai produk lain tapi masih pilih Pearl White Serum sebab suka sangat kehebatan produk ni. Dan apa yang saya share kepada anda, sebenarnya kesemua produk ni cukup melengkapi satu sama lain dan jika anda nakkan kulit yang cantik, nak jaga secara dalaman, jangan lupa dapatkan produk Pearl White Pinky Plus secara luaran. Pakai kita punya skincare Pearl White set putih mulus berharga RM55.90. Pakai bersama toner Pearl White Toner kita dan juga pakai bersama Pearl White Serum. Dan kesemua produk ni sekarang ada diskaun lagi RM29 saja. Boleh dapatkan di shopee.com.my/jamujelita.my ataupun di www.jombai.my. Jangan lupa follow TikTok kita Jamu Jelita Official. Atau ada live setiap hari yang mana join live ada banyak free gift yang nak bagi dan juga kita jual produk sangat murah dalam TikTok kita. Jadi sebarang pertanyaan lanjut boleh terus hubungi 0133533553 ataupun hubungi 1800885510. Baik, selesai berkenaan dengan produk Jamu Jelita. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Atira sekali lagi selaku pegawai pemasaran Jamu Jelita. Okey, selesai berkenaan dengan produk. Tapi Atira lepas bersalin ni ada rasa macam suka sangat makan manisan ni? Suka sangat, terbawa-bawa lepas beranak sebelum mengandung. Antaranya Atira suka benda yang coklat-coklat. Dessert. Hari ini Fatin belanja. Okey, kita nak kongsikan antara deko manisan, kek manisan. Jom kita saksikan.
Itu dia pelbagai jenis manisan. Kalau bercakap tentang manisan ni, siapa je tak suka manisan, terutamanya buat kaum-kaum wanita. Dan dekat luar sana ada tak yang nak penuhi jemputan minum petang? Esok dah Sabtu Ahad, mungkin pasti ramai yang nak pergi jemputan untuk minum petang, high tea dan sebagainya. Dan bercakap mengenai demo manisan minum petang ni, kita ada idea untuk tengah hari ini. Bersama dengan kita adalah Puan Nur Bashira Asimuddin. Syira bertemu dengan Syira. Betul. Sihat ya Puan? Sihat. Alhamdulillah. Okey, baik Puan. Untuk permulaannya, untuk depan kita sekarang ni apa yang ada? Okey, dekat sini kita ada kek lah, mostly kek. Lepas tu cream puff, cheese tart, cupcake bawah tu. Ini pun kek juga. Okey. Puan Syira, selalunya untuk high tea ni kan, apa permintaan yang lazimnya lah untuk sekarang ini moden kan. Kalau kita tengok, kalau dulu kita punya high tea kita adalah kuih-kuih tradisional, tapi sekarang ni kalau kita tengok nama pun kadang-kadang kita susah nak sebut kan. Sebut betul. Betul. Sekarang ni dia depends orang lah kan. Macam kalau orang yang suka manis kan, as high tea, inilah basically kek, tart ke, cream puff. Okey, ini cream puff lah Ini cream puff. Okey, apa beza dia? Yang ni yang cerah sikit, yang ini ada beza ke? Ni vanilla, ni coklat. Oh, okey. Macam Puan Bashira sendiri dah berapa lama buat manisan-manisan ni? Almost sebelum ni saya buat part time, lepas tu sekarang ni saya dah buat full time almost 2 tahun nak dekat 2 tahun lah. Permintaan sangat bagus Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang ada lah. Sama-sama kita nak kita dah ada dah aromanya kan, tapi kita nak tengok juga demo macam ni kita nak sediakan cream puff ke kita nak cream puff kita just nak feel toppingnya, feel dia punya, bukan topping, macam filling masa di dalam lah maksudnya. Dalam dia. Macam saya punya type of cream puff ni dia macam crunchy sikit kan. So saya akan belah dia lah. Belah dia macam ni. Oh, kita memang belah di bawah ada orang yang masuk ikut bawah macam dia cocok macam ni kan bawah ni. Tapi I prefer macam ni. Saya duk fikir macam kita belah roti burger tu. Okey, kita di bawah lah dan juga kita masukkan dia punya filler dia. Filler ni apa ada 2 jenis? Ada 2 jenis. Macam ni yang putih ni vanilla lah. Vanilla dan juga coklat. Selalunya berapa lama sebelum untuk kita tempah tu, berapa lama tempoh untuk siap manisan kita ni? Okey, kalau macam kek biasa macam 2-3 hari sebelum lah. Kalau cream puff ni sehari sebelum pun I terima juga. Okey, cream puff ni selalunya menjadi permintaan kanak-kanak ke ataupun siapa agaknya kategori yang meminati? I rasa semua pun suka. Semua orang pun suka. Okey, baik. Kalau kita dapat lihat juga di Instagram Puan Bashira ini juga, kalau ada juga yang tema-tema bunga lah, tema kartun lah. Macam mana tu pemilihannya? Itu custom cakes lah. Custom cake ni ikut request customer lah. Dia nak macam mana kan. Baik. Hari ini saya nak mempelajari setiap satu daripada nama-nama manisan yang ada Puan Syira bawa ni. Jom kita nak kenalkan kepada penonton. Kalau tadi cream puff tu mungkin ada yang pernah mencubanya. Okey, yang ini apa kita panggil? Ini kek pandan. Okey, ini sebelum tu saya just nak intro ni macam combo macam tea time kan orang suka macam makan sikit-sikit kan. So saya come out dengan combo macam ni lah. Maksudnya dia ada pelbagai. Ada pelbagai tapi macam sikit lah kuantiti dia. Okey, apa namanya? Macam mana saya nak order ni, saya nak sebut bagaimana? Okey, macam dalam box ni ada pandan gula melaka cake. Raspberry cheese tart dengan vanilla cream puff. So kadang-kadang saya buat tukar-tukar flavor lah. So yang macam ni red velvet, betul, Nutella red velvet, Nutella cheese tart dengan coklat cream puff. Sedapnya. Kalau makan petang ni kan. Sebenarnya memang meminati bidang ini ataupun saja je buat secara sambilan? Atau ada belajar mana-mana? Memang saya minat buat kek lah. Memang masa kecil pun tolong I buat kek untuk family lah. Dari kan kecil? Macam sekolah rendah lah kan. I bancuh guna tangan. Kalau saya tak jadi tu. Selalunya pelanggan Puan Bashira terdiri daripada wanita atau lelaki? Sebab selalunya wanita yang suka sangat untuk order-order. Betul. Mostly wanita lah. Tapi ada juga lelaki. Okey, Syira, awak nak try tak? Buat? Saya nak try. Okey, saya tolong potongkan. Sambil Syira try, saya sama-sama nak rasa juga cream puff yang dibawakan Puan Bashira. Boleh tak kongsikan di mana mereka nak dapatkan semua manisan ni Puan Bashira? IG-nya Puan Bashira. Saya ulang balik semula di mana mereka boleh dapatkan
semua ni? Oh, semua ni boleh actually saya home base dan online saja. Maknanya orang boleh di mana? Di Instagram. Dan Instagramnya? Instagram Bash Cakery. Bash Cakery. Seperti tertera di kaca TV anda ni. Baik, kita nak teruskan menghasilkan kita punya manisan ni. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Khusyuk awak. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Baik, terima kasih. Kita dah sampai ke hujung siaran kita. Terima kasih banyak-banyak untuk perhatian anda. Tadi saya nak tunjukkan hasil yang Syira buat tapi dia terus makan. Dah habis. Dah habis. Okey. Baik, terima kasih juga kita nak ucapkan kepada panel kita dan juga Puan Bashira atas perkongsian, dan juga kita akan kembali untuk hari Isnin ini. Topik ini sangat-sangat menarik. Mungkin ini juga menjadi perhatian ramai dan juga boleh memberi sedikit iktibar kepada kita berkenaan dengan demi konten. Betul tu Fatin. Jangan semua benda nak dijadikan konten Betul, kadang-kadang demi konten kita sanggup membazir, kita hanguskan makanan. Demi konten juga kadang-kadang kita sanggup memalukan diri kita. Dan banyak lagi lah perkongsian. Kalau mungkin anda ada perkara juga nak diajukan, bolehlah hantar di Facebook kita berkenaan dengan topik yang kita bawakan hari Isnin nanti, iaitu demi konten. Kalau bercakap demi konten ni Syirah, salah satunya kita kalau buat konten-konten yang mungkin memberi contoh kepada orang lain tu okeylah. Tapi itu baguslah. Memberi kemudaratan ni. Kadang-kadang anak kecil pun tengok juga kan konten-konten tu jadi macam tak sesuai lah. Betul. Kita kena tapis sendiri apa yang kita nak buat, dan juga kita kena jauh kan kita. Dan kita kena tapis juga kita punya perkataan-perkataan yang kita gunakan kat konten. Janganlah memaki hamun orang atau sebagainya, sebab kalau kat internet ni lama dia tahan video-video tu, sedang untuk kita cari kembali. Baiklah. Saya kira selesai siaran kita untuk hari ini. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih kepada semua tetamu kita dan juga kepada penonton-penonton yang setia bersama dengan kami selama 1 jam ini. Ya, kita nak ucapkan selamat hujung minggu untuk anda, dan hari Isnin kita akan kembali. Siapa yang merindui Yana, hari Isnin saya dan juga Yana akan bersama dengan anda untuk topik demi konten. Sehingga kita berjumpa lagi, terus jaga diri anda. Assalamualaikum. Bye. Selamat hujung minggu. Bye. Wanita Hari Ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayang.